wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Sadaqallahul azim. Yang dihormati Tuan Speaker dan Timbalan Speaker, Al-Fadhil Timbalan Penasihat Umum Datuk Ira Abdul Ghani Syamsuddin, yang dikasihi Presiden, Timbalan Presiden, Naib-Naib Presiden dan seluruh pimpinan nasional, negeri-negeri dan para perwakilan sayap-sayap wanita atau awan pemuda dan wadah atau anak muda, wanita muda, dan sekalian yang hadir. Pertama-tama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kerana konvensyen nasional yang didahului oleh konvensyen sayap-sayap yang 3 berlangsung sehingga saat ini dah jam 2 lebih ya. Kehadiran dah 5 minit lagi jam 3 ni. Kehadiran boleh katakan masih kekal 95% atau 98%. Ini menggambarkan betul-betul semangat para peserta atau perwakilan, kecuali yang mungkin ada keuzuran syar'i. Saya juga bersyukur kerana dapat mengikuti konvensyen ini daripada perasmian sehingga saat ini. Walaupun ada beberapa gangguan, saya keluar untuk berehat sedikit ya. Kerana duduk terlampau lama tu mungkin kadang-kadang perlu bergerak. Tapi saya mengikuti. Begitu tinggi semangat. Sama ada di peringkat yang di atas member atau di atas pentas ini menjawab dan memberikan pandangan, penggulungan. Apatah lagi anda yang di sana sebagai perwakilan. Memang semangat sangat mengagumkan. Tetapi dengan semangat sahaja pun tidak mencukupi ya. Pemerhatian saya yang diberi amanah sebagai penasihat umum, maka saya nak menyampaikanlah nasihat dalam beberapa minit ni. Apatah lagi saya mendengar tadi semangat terutama daripada Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yang pernah menyebut mungkin tak akan bertanding lagi di kawasan beliau. Dan bila mula-mula beliau cakap begitu sederhana suaranya, saya agak terperanjat apabila beliau menaikkan semangat sehingga mungkin 180 darjah. Dan bila beliau duduk di belakang, kebetulan di belakang, hampir di belakang saya terdengar suara beliau mengatakan, mungkin ini ucapan beliau terakhir dalam konvensyen. Betul Dr. Zul? Tarik balik. Beliau adalah pakar strategik. Agaknya mungkin kalau tak menanglah amanah, sekurang-kurang pertahankan 11 kursi parlimen tu, mungkin beliau menarik diri lah kot, kerana strategi dia tidak berkesan. Saya mendengar pula ucapan daripada pemuda Hasbi, muda ya, nama pun ayahanda dia muda ya, dan beliau memang sentiasa ucapannya sebagai seorang muda lah. Hasbi itu pula ada ayat Quran lah, hasbi Allah. Asalnya begitulah, tempat gantungannya semata-mata cukup Allah sahaja. Jadi saya lihat
Ini adalah tahun ke-7 atau konvensyen ke-7. Agak sana. Angka 7 ini memang angka yang hebatlah, sebab itu dalam Al-Quran diulang-ulangkan berkali-kali sebutan 7 ini, terutama sab'al samawatin ataupun langit dan bumi sekali lah. 7 petala langit, 7 petala bumi. Hari ini juga secara rasmi jadi oleh naib Presiden sebagai Ketua Biro Sumber Manusia mengisytiharkan 7 ciri yang kita mesti faham dan memberi kepahaman pula kepada mereka di bawah sana daripada kawasan-kawasan, cawangan-cawangan kita. Kemudian barulah boleh kita memberi faham kepada rakyat akan perjuangan Parti Amanah negara ini yang disingkatkan dengan nama Amanah. Tapi pihak lawan kita memang tidak suka langsung menyebut parti kita sebagai Amanah. Sampai hari ini mereka masih sebut PAN lagi atau PAN. Saya baca juga, saya ini walaupun tak dapat mengikutilah himpunan-himpunan kita di atas, di bawah dalam perjumpaan turun rakyat kerana halangan keuzuran saya, tapi saya mengikuti mana grup WhatsApp di berbagai-bagai. Kalau dalam handphone saya tu hampir-hampir 70-80 grup di sebelah musuh ada. Mereka tetap sebut PAN. Kalau terpaksa sangat, barangkali dia sebutlah kata Amanah. Sebab mereka takut, sebab Amanah ni adalah perkara besar yang kita dalam piagam kita punya perlembagaan pun, ayat itu yang pertama ditegaskan, amanah yang langit bumi tidak sanggup memikulnya. Tapi kita manusia, langit dan bumi dan gunung ganang, fa'abaina ayahmilnaha, tapi kita wahamal hal insan. Namun kerana insan ini selalu bersifat jahulan dan makna kita manusia di dalam Quran disebut makna zaluman, jahula. Kerana itulah maka lahir Amanah. Kerana kita kata menentang kezaliman dan sekaligus menentang juga kejahilan. Sebab itu maka hari ini saya rasa kita bersyukur 7 ciri tadi dengan jelas dibacakan, ditayangkan di sana. Dan saya melihat yang 7 itu 3 daripadanya adalah merupakan trust. 3 daripada 7 itu. Sebab itu trust ini mesti ada dalam diri kita masing-masing, iaitu amanah. Itu nombor 1 pun letak tadi. Kemudian selain pada amanah itu, maka kita kata sini adil. Sebab tidak akan ada keadilan kalau tak ada amanah. Sebab itu sifat wajib bagi rasul-rasul pun yang nombor 1 ialah al-amanah. Dengan kena amanah itulah maka rasul-rasul mampu menjalankan tugas melaksanakan keadilan. Ayat ini dibacakan oleh qari kita semalam tentang penegakan keadilan, dan ini yang kita perjuangkan. Kemudian apa yang saya kata trust tadi ialah muafakat. 3 ni adalah trust. Kita tidak akan boleh ada muafakat kalau kita tidak ada keadilan. Kita tak boleh berlaku adil kalau tidak ada amanah. Sebab itu apa yang saya saksikan dan tuan-tuan puan-puan saksikan, Datuk Datin semua saksikan, hari semalam sampai hari ini, sampai penggulungan ni, persoalan yang masih dikaitkan tadi ialah soal sejauh manakah kita boleh benar-benar menghadapi PRU 15 ini kalau kita tidak perteguhkan perpaduan kita, kesatuan kita. Imma kesatuan kita di dalam konteks Pakatan Harapan, apatah lagi kesatuan kita di dalam pertubuhan ataupun parti kita ini. Dalam putusan buku cenderamata
yang kali ini kita tidak cetak ya, tapi ada dalam hanya handphone masing-masing. Saya sebut juga, dan Presiden tersebut dalam ucapan pidato beliau dalam bahagian akhirnya soal perpaduan. Padahal apa yang kita melihat, kita memang boleh berbangga sebab di dalam Parti Amanah ini walaupun jumlah ahlinya tidak sampai berjuta-juta, hanya ratus ribu lebih saja, tapi banyak cerdik, pandai, aset, pemikiran tinggi, banyak pengalaman dalam berbagai-bagai aktiviti. Tapi ada yang kata oleh kerana terlampau smart, banyak orang pandai, banyak orang cerdik, maka itulah yang susah nak pakat. Nauzubillah. Sekali lagi saya mengatakan sebagai bukan takat penasihat umum, tapi saya bercakap sebagai seorang yang saya rasa paling tinggi usianya dalam Dewan ini. Saya sudah hampir masuki 87 usia saya. 21 Februari yang lepas 86. Sekarang Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September. Sebab itu saya melihat apa juga gerakan, sama ada NGO, politik, nasional, internasional. Apalagi saya terlibatlah dalam gerakan rekan ini di peringkat daripada zaman muda saya, dari saya sebagai seorang pelajar aktif dalam badan pelajar sampai keluar pelajar, sampailah akhirnya dalam NGO dan parti politik, bahkan duduk dalam kerajaan pun selama 26 tahun. Kebanyakan kerja-kerja parti-parti pertubuhan ini gagal, termasuklah yang kita mengalaminya dalam parti yang berdasarkan Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas. Sebab tadilah, sebabnya masing-masing barangkali merasa dialah yang pandai, orang lain tak pandai. Betul, memang dia pandai, tapi saya nak menyebutkan apa yang pernah Imam Ghazali ungkapkan dalam kata-katanya. Dia kata, Imam Ghazali, Abu Hamid Imam Ghazali, ya, kita tahulah seorang tokoh akademik mulanya, kemudian menjadi seorang yang zuhud, dan kemudian lebih 10 tahun meninggalkan masyarakat, pergi beruzlah, akhirnya menulis kitab yang dikenal dengan Ihya Ulumuddin. Karena ilmu agama ini tak ada guna apa kalau tidak dihidupkan dalam diri sebenar-benarnya. Kalau tidak hanya jadi banyak ilmu pun dari si alim, tapi jadi silat-silat ulama su, ulama dunia, hanya mengejar pangkat dan kedudukan. Apa kata Imam Ghazali untuk mengingatkan diri saya jugalah dan kita semua? Asyaddun nasi hamaqatan aqwahum i'tiqadan fi fadli nafsi wa asbatun nasi aqlan asyadduhum ittihaman li nafsi. Lebih kurang maksudnya, manusia yang paling dungu atau bodoh, manusia yang asyadduhum hamaqah, ini mana bodoh sangat, orang yang paling kuat dan yakin kepercayaannya bahawa diri dia dan yang lebih pada orang lain. Dia percaya apa dia? Aqwahum i'tiqadan fi fadli nafsih. Dialah yang paling lebih pada orang lain. Dia yang paling suci pada orang lain. Dia yang paling beriman daripada orang lain. Orang lain semua out, down. Lawannya pula, wa athbatun nasi aqlan asyadduhum ittihaman li nafsi. Orang yang paling mantap akalnya, pikirannya atau akalnya, orang yang sentiasa
mempersoalkan akan dirinya, mempertikaikan akan dirinya, atau lebih tepatnya bermuhasabah, aku ni ya ke betul? Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, apabila dia dipuji orang, kehebatannya, kejuhudannya, maka untuk menghilangkan rasa itu, bukan setakat dia soal diri dia malah mengambil alat untuk memukul badannya. Engkau ni lah rasa engkau hebat, badan inilah rasa engkau macam kagum dan hebat. Inilah yang kita bimbangi. Tapi kesemua ini tidak ada obat. Sama ada bagi kita yang ramai-ramai di depan atau di atas ni, tak ada obat lain. Bagi kita, terutama yang melafazkan syahadah, ialah membuat kerja ikhlas. Aku duduk di mana pun, aku buat ni adalah lillahi ta'ala. Aku buat kerja ni ialah kerana ini diberi amanah kepada aku kena buat. Bila ini ada dalam diri kita, maka tak ada timbullah masalah tadi. Tak ada calon ke, jadi calon ke. Di sinilah mungkin saya mengambil masa saya lebih sikit speaker. Saya menyimpulkan maka ayat yang saya mukadimahkan tadi, firman Allah 103 surah Ali Imran, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, yakni agamanya. Wala tafarraqu, baru dia datang jangan pecah belah. Dan berpegang teguh kepada agama ni, pertama ikhlas. Itulah prinsip akhlak Rasulullah SAW yang paling utama dan yang paling tinggi. Bukan takat sifat wajib bagi dia sebagai Rasul, tapi itu prinsip akhlak baginda yang paling tinggi, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, sehingga kan baginda Rasulullah diberikan gelaran wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak agung inilah ada pada baginda yang kita nak mencontohinya dalam apa juga kedudukan kita di peringkat manapun, cawangan ke, kawasan ke, negeri ke, nasional ke, ahli parlimen ke, senator ke, adun ke, atau di mana-mana kita berada. Jika ini kita boleh hidupkan, saya yakin tidak timbul apa yang dibangkitkan sejak semalam saya ini soal isu-isu yang dikaitkan dengan mudah cakap, bukan takat krisis, perbalahan, permusuhan. Kalau ini terjadi, artinya saya kah, siapakah membawa DNA parti yang lama juga ke dalam. Walau kita hanya berubah warna daripada hijau kepada orange, tapi kalau masih pakai DNA hijau, maka hancurlah. Kerana matlamatnya ialah kuasa, nama dan puji-pujian. Dan saya ingatkan diri saya, kita ingat, suka dipuji ini dia tak boleh bersama dengan ikhlas. Dia sama seperti tak boleh bersamanya api dengan air. Tak boleh. Api dengan air tak boleh bersatu. Begitulah sifat ikhlas dengan suka dipuji. Tapi nampak gini, bila terkena puji sikit je, melambung-lambung masing-masing kan. Saya pemuda juga dulu tuan-tuan ya. 31 Ogos tahun 1957, saya dah berusia 21 tahun ketika itu. 21 tahun 5 bulan. Jadi saya melihat negara kita ini, kehancurannya yang tidak pernah terjadi sebelum ini selama kita merdeka 65 tahun. Maka di sinilah perjuangan kita untuk mengembalikan hak rakyat di negara ini tanpa mengira kaum, bangsa dan agama, berpandukan kepada perlembagaan. Dan perjuangan ini perjuangan sebenarnya suci. Walaupun kita tidak namakan perjuangan ini atas nama Islam, tapi kita membawa lambang Islam rahmatil alamin. Amin ya Allah. Akhir sekali,
Maka Allahu Akbar. berpeganglah kita kepada firman Allah dalam surah yang sama tadi 103, yaitu ayat yang ke-200. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini juga lebih kurang ada hubung kait seperti yang disebut oleh timbalan Presiden tadi. Maksudnya, wahai mereka yang beriman, bersabarlah, hadapi segala apa jugalah rintangan, ujian, halangan, keadaan. Wasabiru, tak cukup dengan kita seorang sabar, saling sabar menyabarkan, ingat mengingatkan. Warabitu, dan sentiasa berwaspadalah kamu menghadapi musuh. Semoga kamu wattaqullah, dan ditutup dengan ittaqullah. Dengan ittaqullah inilah kita boleh menegakkan sifat ikhlas dalam diri kita tadi, daripada atas sampai ke bawah atau bawah sampai ke atas. Tak kira lah sama ada tom ke bottom ke bawah atas ke ataupun top ke bottom, semuanya trustnya tadi untuk menegakkan yang kita kata trust, iaitu amanah, adil dan muafakat. Kemudian yang 4 lagi itu praktisnya lah. Kalau tak ada yang trust ni, kita tak boleh mempraktikkan sikap toleransi, sikap inklusif, sikap progresif, sikap peduli, dan sikap sederhana. Akhir sekali saya minta maaf lah kalau teguran-teguran saya ini mungkin boleh menyinggung siapa-siapa, karena kemungkinannya ini terakhirlah saya berdiri atas pentas konvensi ini, memandangkan saya pun berada dalam keadaan tak berapa kuat lagi untuk bergerak. Jadi apa-apa yang lalu-lalu tu, ucapan ataupun apa dorongan-dorongan kiranya berlaku salah dan silap dan sebagainya, saya memohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.